Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Salam Jumaat korang. Macam biasa kalau hari Jumaat kita akan buat perkongsian ilmiah. Kisah kita pada kali ini adalah kisah syuhada pertama dalam Islam. Mungkin ramai yang tahu. Wanita pertama yang mati syahid di dalam Islam adalah Sumayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, kerana tempat yang dijanjikan bagi kalian ialah syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keluarga Yasir, "Ya Allah, janganlah engkau seksa seorang pun dari keluarga Yasir dengan api neraka." Pemimpin keluarga ini adalah Yasir bin Amir bin Malik. Beliau datang ke Mekah bersama-sama Al-Harith dan Malik dalam rangka menjejaki saudaranya. Mereka berdua kembali ke Yaman, sebaliknya Yasir terus menetap di Mekah. Beliau kemudiannya menjalinkan persahabatan dengan Abu Huzaifah bin Al-Mughirah bin Abdullah Al-Makhzumi, yang kemudiannya menikahkan dia dengan seorang hamba wanita yang bernama Sumayyah bintu Khubat. Hasil daripada perkahwinan itu, mereka mendapat seorang anak lelaki yang diberi nama Ammar. Abu Huzaifah kemudiannya memerdekakan Sumayyah, manakala Yasir dan Ammar tetap bersama-sama dengan Abu Huzaifah sehingga meninggal dunia. Sumayyah bintu Khubat, nama yang tidak pernah dikenal di seluruh pelosok Mekah sebelum kedatangan Islam. Beliau merupakan seorang wanita yang mempunyai badan yang agak besar. Usianya bukan lagi muda remaja. Namun, beliau memiliki akal yang jernih dan jiwanya memancarkan keikhlasan dan semangat yang tinggi. Tidak berapa lama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah baginda, keluarga Yasir adalah orang yang terawal mengimani Islam dan membenarkan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanannya yang mendalam terhadap Allah menjadikan dirinya sebagai wanita yang sabar dan tegar mempertahankan akidah. Bahkan, beliau adalah orang yang ketujuh yang memeluk agama Islam selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah baginda. Terdapat 7 orang yang menampakkan keislaman mereka secara terang-terangan. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Ammar, Sumayyah, Syuhaib, Bilal dan Al-Miqdad. Nabi Muhammad mendapat perlindungan daripada bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Abu Bakar mendapat perlindungan daripada kaumnya. Manakala yang lain pula mengalami penyiksaan yang keras dari orang-orang musyrik. Mereka dipakaikan baju besi dan ditelantarkan di bawah terik matahari. Tidak seorang pun daripada mereka yang terlepas daripada penyiksaan ini kecuali mereka mengikuti apa yang diinginkan. Keluarga Sumayyah turut sama berada di barisan hadapan. Kemarahan kaum Quraisy benar-benar memuncak. Kaum Quraisy begitu benci dengan orang-orang yang mengucap, "Rabb kami adalah Allah." Penyiksaan-penyiksaan tidak pernah menjadikan kaum muslimin berundur. Malah, mereka tetap istiqamah dan terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, Nabi Muhammad hanya mampu meniupkan kata-kata semangat dan motivasi keimanan kepada keluarga Sumayyah kerana tiada seorang pun yang mampu memberikan jaminan terhadap keluarga tersebut. Keluarga itu menerima pelbagai jenis penyiksaan dari orang-orang musyrik. Kebencian mereka terhadap dakwah Islam dilepaskan dengan menyiksa Sumayyah sekeluarga dengan sepuas-puasnya. Tiada apa yang mampu dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Siksaan demi siksaan menimpa keluarga Yasir, tetapi hati mereka tetap teguh dengan Islam. Hal ini telah membuat ramai manusia yang kagum dengan keluarga Yasir. Sebuah keluarga yang mulia dan yang mampu menggegarkan para pemimpin kaum musyrikin Mekah.
Keluarga Yasir yang sebelumnya dikenali sebagai orang-orang yang lemah lembut tidak lagi mempunyai sifat itu. Semasa berhadapan dengan kaum kafir yang cuba mengoyakkan iman mereka, mereka habis-habisan menentangnya. Bahkan kaum musyrikin hampir hilang akal kerana rasa marah ketika melihat keluarga ini yang semakin tenang dan tidak takut dengan siksaan. Tidak berganjak sedikit pun akidah mereka. Malah kesabaran mereka sedikit pun tidak goyah walaupun dipaksa dijemur di bawah terik matahari dan dalam keadaan kehausan. Ketegaran keluarga Yasir ini membuatkan kaum musyrikin semakin bingung dan marah. Mereka mengheret Ammar bersama kedua ibu bapanya ke tengah-tengah padang pasir yang panas sepanas-panasnya. Tujuannya hanyalah satu, supaya mereka sekeluarga keluar daripada Islam. Walaupun begitu, keluarga Yasir bertambah keimanan mereka seiring dengan rasa pedihnya siksaan itu. Mereka pasrah dan berserah diri kepada Allah. Tambah lagi, keluarga Yasir mendengar doa daripada Rasulullah SAW untuk keluarga mereka supaya memohon keampunan bagi diri mereka. Kaum Quraisy tidak pernah menghentikan siksaan terhadap keluarga Yasir. Selepas suami Sumayyah meninggal dunia akibat penyiksaan, Sumayyah semakin menentang dan memberikan reaksi keras terhadap Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Makhzum yang diketuai oleh Abu Jahal. Selepas suami Sumayyah meninggal dunia, beliau diserahkan pula oleh Abu Huzaifah kepada Abu Jahal sehingga memberi peluang kepada si jahat itu untuk menyiksa dengan segala cara yang diinginkan. Siksaan demi siksaan dibuat kepada diri Sumayyah sambil mengejek-ngejek diri Rasulullah SAW. Ejekan terhadap diri Rasulullah diselang-selikan dengan sejuta sumpah seranah dan umpat keji. Abu Jahal seperti orang tidak waras dan tidak berperasaan ketika berhadapan dengan penentangan daripada Sumayyah yang mempertahankan akidahnya. Bagi Abu Jahal, kedegilan Sumayyah seperti memperkecilkan dirinya, iaitu sebagai ketua pada masa itu. Ada suatu petang, Abu Jahal bersikap keras dengan Sumayyah. Kemudian berkata kepadanya, "Engkau tidak beriman kepada Muhammad, melainkan kerana engkau tergila-gilakan dengan ketampanannya." Reaksi Sumayyah pada masa itu tidak kalah kerasnya. Dengan kemarahan yang tidak tertahan oleh Abu Jahal, keangkuhannya terbukti apabila dia menikam tombak ke tubuh Sumayyah sehingga menyebabkan Sumayyah meninggal dunia sebagai syahid. Sebelum Sumayyah menghembuskan nafasnya yang terakhir, beliau sempat memberi kesaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala dan bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Sumayyah adalah syahidah pertama dalam Islam. Semoga Allah redha kepadanya sebagaimana Allah membuatkannya redha. Wallahu a'lam.